Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bahjah Mardiyah dalam cetakan kitab Munyatul Musalli. Kalau hak Jawi muka surat 40, Pak Rumi muka surat 164 lah. Jadi saya baca balik sekali hak saya baca dah minggu lepas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian kata Nazim. Nazim ni tuan pada Nazam, tuan pada syair Syekh Azizi. Man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam man dabat. Kata syarahnya, yakni kata syarih yang mensyarahkan, yang menghuraikan matan bagi Syekh Azizi ni, Syekh Muhammad Saleh. Inilah man nama fi tashahudin aw ikhtalat ni masuk Nazim radhiyallahu anhu, masuk tuan Nazam ini Syekh Azizi pada menyebut pada masail, beberapa masalah-masalah yang khilaf di kalangan ulama mutaakhirin, dan disebut pada bait ini, pada syair ini oleh Nazim dua masalah. Jadi dalam kitab Bahjah Mardiyah ni yang terdahulu didatangkan 5 masalah makmum muafiq yang tiada khilaf di kalangan ulama mutakhirin. Ianya adalah muafiq yang keuzuran, yang dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang, yang mana pembicaraan adalah berkaitan dengan makmum muafiq dan berkaitan dengan makmum masbuk. Yang mana makmum muafiq ke makmum masbuk ke, hukum asal sebagai seorang makmum hanya dimaafkan ketinggalan daripada imam hanya setakat 2 rukun sahaja. Sebut kata makmum, sama ada makmum tu muafiq, sama ada makmum tu masbuk, hanya dimaafkan ketinggalan daripada imam setakat 2 rukun sahaja. 2 rukun. 2 rukun ni termasuk rukun yang panjang, termasuk rukun yang pendek. 2 rukun. Contohnya imam sudah rakaat, makmum hanya nak menyudahkan bacaan surah. Bacaan surah bukan rukun. Imam rakaat-rakaatlah, tapi dia nak menyudahkan surah dia juga. Imam pun iktidal, dia tak rakaat lagi. Imam pun nak turun sujud yang pertama, imam turun sahaja, walaupun lutut imam belum sentuh lantai sekalipun, tapi imam sudah tidak dipanggil iktidal. Sebab iktidal ni dia dalam berdiri. Bila imam turun sujud yang pertama, jauh lagi nak sampai, lutut tak sampai ke lantai lagi, tapi sudah tidak panggil iktidal seumpama tu, berarti makmum sudah ketinggalan 2 rukun, rakaat dan iktidal, batal sembahyang makmum. Jadi makmum hanya dimaafkan ketinggalan daripada imam 2 rukun sahaja. Ini sebagai contoh, imam terlupa membaca doa kunut. Imam terlupa baca doa kunut. Doa kunut bukan rukun, hanya sunat abad. Jadi imam pun sujud yang pertama tanpa membaca kunut, makmum dia baca kunut. Dia baca kunut. Kemudian imam duduk antara sujud, dia masih lagi sedang membaca kunut.
Imam sujud yang kedua sahaja, dia sudah ketinggalan 2 rukun. Mana sujud yang pertama sudah ketinggalan, duduk antara 2 sujud sudah ketinggalan. Mana dia sudah ketinggalan 2 rukun, batal sembahyang. Ini makmum hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Makmum muafiq ke makmum masbuk hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Kena ingat baik, bila sebut kata 2 rukun, panjang dan pendek. Contoh tadi, imam rokok, imam iktidal. Rokok rukun panjang, iktidal rukun pendek. Contoh imam terlupa baca kunut tadi. Sujud yang pertama rukun panjang, duduk ada sujud dia panggil rukun pendek. Maknanya dimaafkan kita kan 2 rukun. Sudah melebihi 2 rukun, batal sembahyang. Melainkan makmum muafiq yang berlaku beberapa keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. 3 rukun yang panjang. Jadi kita sebagai bicara bab makmum, kalau sebut kata makmum dimaafkan ketinggalan 2 rukun, makmum muafiq yang keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 rukun. 2 rukun tu sebagai syarat asas kepada seorang makmum muafiq ataupun masbuk, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun panjang dan pendek. Bila sebut kata muafiq yang berlaku keuzuran, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kena ingat situ, 2 rukun panjang dan pendek itu syarat asas kepada seorang makmum. Tidak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun panjang dan pendek. Apabila makmum muafiq berlaku beberapa masalah yang dipanggil keuzuran, nanti cerita dah terdahulunya, barulah dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Bila sebut kata 3 rukun yang panjang sahaja, tak masuk rukun pendek. Ini bicara solat berjemaah. Muafiq yang berlaku keuzuran, bukan muafiq maaf 3 rukun, muafiq ke masbuk ke hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Ada rukun panjang dan pendek. Muafiq yang ada beberapa masalah yang dipanggil keuzuran, barulah dimaafkan ketinggalan 3 rukun. 3 rukun panjang. Mana 3 rukun panjang? Rokok rukun panjang yang pertama, sujud yang pertama rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua rukun panjang yang ketiga. Iktidal dipanggil rukun pendek, duduk antara sujud dipanggil rukun pendek. Sebab kita rukun fi'li ni ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Kita ada rukun fi'li, qiyam, rakaat, iktidal, 2 kali sujud, duduk antara sujud, duduk tasyahud akhir. Dia ada 6 rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qauli, takbir, Fatihah, tasyahud akhir, selawat, salam. Itu rukun qauli. Jadi 6 rukun fi'li perbuatan ni, 4 dipanggil rukun panjang, 2 dipanggil rukun pendek. Qiyam, berdiri, rukun panjang. Apa makna rukun panjang? Dia masa berdiri, dia baca surah sejam tak habis lagi, boleh sejam 2 jam pun. Bab rukun panjang. Sampai masa rokok, Allah ditasbih rokok 100 kali bukan kali. Tak bangkit-bangkit daripada rokok tasbih 100 kali. Semai sunat tasbih 10 kali je dah. Kita nak kira lah, ada tasbih 10 kali ke 20 kali ke, di rokok lama. Itu rukun panjang. Sampai masa sujud, Allah lama di sujud, doa dia panjang, sejam dah di sujud. Sekali sungguh kena kita tengok tu, takut pengsan mati dah tahu dah. Tapi nak ceritanya di sujud sejam, kita tengok oh dia nafas molek. Lepas tu macam sujud sejam, rukun panjang. Sampai masa duduk tasyahud akhir, tok salam-salam. Ni cerita semasa orang ni, bukan tu imam, bukan makmum ni, masa orang ni. Di semayang, kita katalah semayang ba'diyah, dia punya duduk tasyahud akhir tu, tok salam-salam, mulut dia baca doa. Allah
Sejam dah dia duduk tasyahud akhir. Rukun panjang. Sejam, 2 jam ke, rukun panjang. Ada pun i'tidal, rukun pendek. Duduk antara sujud, rukun pendek. Mazhab Hanafi bukan rukun. Orang pergi Mekah, dia akan tengok orang sembahyang, dia rokok, dia angkat kepala daripada rokok, terus sujud yang pertama. Sebab dia tak ada i'tidal, bukan rukun. Di sujud yang pertama, dia angkat kepala, angkat ni, bukan duduk pun laginya, terus yang kedua. Sebab apa? Sebab duduk antara sujud mazhab Hanafi bukan rukun pun. I'tidal mazhab Hanafi bukan rukun. Duduk antara sujud mazhab Hanafi bukan rukun. Mazhab Syafi'i rukun pendek dia panggil. Apa makna rukun pendek? Dalam i'tidal dia membaca tasbih, dia membaca i'tidal, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lepas tu dia baca apa benda dia baca tak tahulah. Sampai qada 1 Fatihah. Dia bukan baca Fatihah ni, dia baca apa-apa pun. Sampai qada 1 Fatihah. Batal sembahyang dia sebab memanjangkan rukun pendek. Dia bukan baca Fatihah. Selepas habis bacaan dalam i'tidal, dia baca bacaan mana sekalipun, tapi masa dia kalau baca Fatihah sempat selesai baca Fatihah, maka batal sembahyang sebab dipanggil memanjangkan rukun pendek. Duduk antara sujud, dia pun bacalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Itu dah kira lagi tu. Lepas tu dia pergi baca pula bacaan lain. Tak berlaku ni, tak ada orang buat. Dia pergi baca bacaan lain sampai hak sekurang-kurang tasyahud akhir, batal sembahyang sebab dia memanjangkan rukun pendek. Kalau masa 1 Fatihah dalam i'tidal, kita faham 1 Fatihah dalam lingkungan 25 saat. Manakah masa sekurang-kurang tasyahud akhir? Masa membaca, dibaca apa sekalipun. Manakah dia sekurang-kurang tasyahud akhir? Sekurang-kurang tasyahud akhir. Mana sekurang-kurang tasyahud akhir? Sekurang-kurang tasyahud akhirnya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu dia sekurang-kurang tasyahud akhir. Lama mana tu? Masa-masa. Dia tidak membaca tasyahud akhir, dia membaca apa bacaan dalam duduk antara sujud. Selepas selesai baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu dia baca hal lain, tak ada orang buat gini ni. Dia baca tu dapat masa sekurang-kurang tasyahud akhir, batal sembahyang dia sebab memanjangkan rukun pendek. Manakah sekurang-kurang tasyahud akhir? At-tahiyyatu lillah, al-mubarakatus salawatut thayyibah. Tu sunat hayat, itu bukan rukun qauli. Yang kita baca kan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hak tengah tu sunat hayat je, bukan rukun qauli. Hak rukun qaulinya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu ya. Ini sekurang-kurang tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu bukan tasyahud akhir, itu rukun qauli yang lain. Itu selawat selepas tasyahud akhir. Sekurang-kurang masa tasyahud akhir, dibaca bacaan lain lah. Dalam duduk antara sujud, dipanggil memanjangkan rukun yang pendek, batal sembahyang. Jadi sebut kata 3 rukun: rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Maka muafiq yang ada keuzuran dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Yang mana makmum muafiq, makmum yang dapat masa 1 part yang pertengahan dalam berdiri sebelum imam rakaat, makmum muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Tiba-tiba makmum muafiq ni berlaku salah satu dari 5 keuzuran. Mana masa untuk membaca Fatihah dapat, tapi oleh kerana dia gagap. Bila dia gagap bukan waswas. Waswas bicara lain. Waswas macam mana? Dia baca Fatihah separuh, dia mula balik.
Dia baca patah separuh, diundur semula. Baca patah separuh, diundur semula. Itu tidak ada keuzuran. Apabila tidak ada keuzuran, dimaafkan ketinggalan 2 rukun asal sahaja, rokok dan iktidal. 2 rukun je. Dia muafiq, tapi oleh kerana dia waswas, imam rokok, Fatihah dia tak sudah. Nak sudah macam dia undur, dia ulang, lepas tu dia baca, dia undur, dia ulang, lepas tu dia baca. Bila nak sudah? Maka makmum waswas seumpama ni hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Imam rokok 1, imam iktidal sudah ketinggalan 1 rukun, iaitu rukun rokok. Iktidal last, Fatihah dia baru baca separuh. Baca ulang, undur, lepas tu baca separuh dah, undur balik, lepas tu baca separuh dah, undur balik. Bila nak sudah? Imam iktidal dah ni last. Imam turun je pada sujud, dia sudah ketinggalan 2 rukun, rokok dan iktidal. Panjang 1, pendek 1, 2 rukun, batal semayang. Maka dia wajib niat mufaraqah. Dia tak boleh jadi makmum. Dia nak rokok tak boleh, sebab dia muafiq, Fatihah belum lagi habis dia baca. Dia nak teruskan baca tak boleh, sebab imam sudah nak sujud yang pertama, menyebabkan dia akan ketinggalan 2 rukun. Maka satu pilihan saja pada waswas seumpama ni, wajib niat mufaraqah. Masuk kan? Ada ni. Melainkan kalau waswas ni sudah dah kitab dipanggil waswas yang bertanah. Benar dengar perkataan tu? Waswas yang bertanah. Mana apa ni? Waswas yang kritikal, yang memang mandilah air koloh 40 koloh pun tak hilang waswas dia. Biasa dengar? Mandi air 7 koloh. Dah bukan mandi air 7 koloh, mandi air 40 koloh, tak hilang penyakit waswas dia. Bertanah waswas dia tu. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun pada setengah pandangan. Satu pandangan, dah maaf. Walaupun waswas dia kritikal, tetap hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja, rokok dan iktidal. Imam iktidal sahaja, Fatihah dia masalah tinggal separuh, dia wajib kena niat mufaraqah. Tu je. Lepas tu macam nak buat waswas kritikal ni, tu pergi sebelah tu. Tu sebelah tu. Tu bangunan sebelah tu. Ni Masjid Ladang, bangunan baru sebelah tu. Hospital tu. Bangunan apa sebelah tu? Bangunan bahagian penyakit psikiatrik, mental. Ni mental. Dia kena pergi berubat situ. Dia minta pay penenang, insya-Allah dia akan hilang penyakit waswas. Ni bukan gurau ni, tak gurau. Tak gurau sungguh ni. Alhamdulillah ramai dah. Jumpa dengan saya, Ustaz, macam mana saya ni waswas saya kritikal. Macam mana? Waswas adalah satu jenis daripada penyakit mental. Maka kita tempat mental lah. Ke tak boleh terima ayat tu. Dan kita disebut waswas nau'un minal junun. Faham junun? Junun faham tak? Ke junun pun tak faham juga. Kalau junun tak faham, boleh katalah awak junun, majnun awak ni, junun. Dia tak faham. Kita katalah dia junun. Junun tu gila lah. Jadi waswas ni nau'un minal junun, satu jenis daripada gila. Bukan gila, kalau gila tak wajib semayang. Satu jenis mental, ada gitu. Bangunan bahagian psikiatrik. Di situ beritahu ke doktor, saya ada penyakit. Apa penyakit? Waswas kritikal. Dia akan beri ubat. Ada orang masuk bilik air nak sembahyang subuh 3 jam, 4 jam tak keluar-keluar. Alhamdulillah, dia pergi bahagian psikiatrik, comel-comel dah, akhir menjadi penasihat pula, penceramah pula kepada orang yang berpenyakit waswas. 3-4 jam bilik mandi untuk sembahyang subuh. Apa kerja? Kerja apa? 3-4 jam bilik mandi kerana bangun pagi nak sembahyang subuh. Bila boleh keluar? Lepas naik matahari, waktu subuh habis, tinggal sembahyang subuh. Iblis pun gembira sebab tinggal subuh. Waswas pun tak ada. Sebab apa? Boleh ke syaitan iblis dah. Ini waswas. Waswas lagi betul.
Sedang molek pula ni. Sungguh tepi tu nampak doa baru tu. Bahagian psikiatrik. Dia memang bahagian mental. Mana kalau kita ada keluarga yang diuji, ini penyakit, ujian daripada Allah, kena berobat. Penyakit kena berobat. Penyakit lah ni. Ke darah tinggi je penyakit, kecil manis je penyakit. Ni penyakit lah. Mana kehidupan dia sudah tidak normal. Tidak normal. Orang lain baca Fatihah biasa je. Dia baca dia undur. Dia baca dia undur. Dia baca dia undur. Normal. Sampai peringkat bubuh kain tuala tekuk. Sebab apa? Air liur keluar dah ni. Air liur keluar. Lak kain tuala. Air liur keluar. Lak kain tuala. Macam mana? Normal. Tidak normal. Sebab apa? Mental. Ni gangguan. Dia kena berobat. Dah sungguh ni. Mana kalau ada keluarga kita diuji dengan penyakit waswas, lepas tu dia panggil penyakit waswas. Bukan panggil gitu. Bukan dia panggil penyakit waswas. Ke dia panggil sehat waswas. Gitu. Sehat waswas. Segar waswas. Dia panggil penyakit waswas. Penyakit dia berobat. Penyakit dia berobat. Kalau diwaswas ketika baca Fatihah, dia makmum hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja, bukan keuzuran. Imam iktidal saja, dia masa lagi duduk ulang Fatihah, dia wajib niat mufarakah sembahyang seorang. Sebab apa? Sebab kamu tidak normal, tak boleh nak sembahyang orang. Gagap lain. Gagap itu kejadian dia. Dia nak baca tu bis. Dia bercakap pun sama. Jadi imam rokok, dia masa satu pada dapat sangat, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Alhamdulillah selesai baca Fatihah, imam sujud yang kedua di bawah. Dia pun rokok, dia pun iktidal, imam pun bangkit pada rakaat yang kedua. Dia pun sujud yang pertama, duduk terus sujud yang kedua. Dia bangkit pada rakaat kedua tu, sekejap aja imam pun Allahu Akbar rakaat kedua. Dia tak dapat masa satu Fatihah, masbuk orang gagap tadi. Maka dia pun rakaat serta merta. Sebab dia masbuk, sebab tak dapat masa. Rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Imam pun tasyahud akhir atau tasyahud awal. Kita kira macam sembahyang Zuhur. Imam pun tasyahud awal. Dia pun tasyahud awal. Imam bangkit pada rakaat ketiga. Dia pun ikut imam bangkit rakaat ketiga. Dapat masa satu Fatihah. Imam pun rokok, dia gagap. Dia masih baru baca 2-3 ayat. Maka wajib dia menyedahkan bacaan sebab dia muafiq, dapat masa. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Imam duduk di sujud. Imam sujud, dia pun habis baca Fatihah rakaat ketiga, dia pun rokok, iktidal. Imam nak rakaat keempat, dia pun sujud yang pertama, duduk terus sujud yang kedua, dia bangkit rakaat keempat, sekejap je imam pun rokok. Dia tak dapat masa satu Fatihah, dia masbuk, wajib rokok serta merta. Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi orang gagap tadi, rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk, rakaat ketiga dia muafiq, rakaat keempat dia masbuk. Muafiq dapat masa satu Fatihah, masbuk tidak dapat masa satu Fatihah. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kalau kita pernah diajar muafiq masbuk rakaat pertama sahaja, salah sangat. Salah sangat. Kalau diajar sebelum ni muafiq masbuk rakaat pertama saja, salah. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Jadi muafiq yang keuzuran, yang pertama yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang, muafiq yang gagap. Yang kedua, muafiq dia syok Fatihah baca ataupun belum. Imam rakaat, dia muafiq, dia bersama imam lama dah. Lepas imam rakaat, Fatihah baca ke tak baca? Hukumnya tak baca, tapi imam rakaat dah. Apabila muafiq belum membaca Fatihah, wajib kena baca Fatihah. Sebab muafiq imam tak tanggung bacaan Fatihah. Nak baca Fatihah macam mana? Imam rakaat dah, wajib baca Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang.
Itu kalau syok. Masalah yang ketiganya, memang dia tak baca sungguh. Dia ada dua masalah. Masalah pertama gagap. Masalah kedua, dia syok. Fatihah baca ke tak baca? Hukumnya tak baca. Masalah yang ketiga, memang dia sedar tak baca. Itu senang. Mana tak baca? Imam rokok, Allah khoyal. Khoyal kau panggil. Khoyal ke kaya? Kaya tu bahasa. Dia khoyal. Khaf. Kha, ya, alif lam. Khoyal. Di bahasa Arab khoyal ni. Kita kaya. Tahu? K-Y-A tau. Kaya gitu. Dia khoyal. Bukan khoyal, dia khusyuk sangat. Tak ingat nak baca Fatihah. Imam rokok, Allah tak baca. Tapi masa satu patah dapat kedap, memang dapat muafiq. Wajib kena baca Fatihah sendiri. Imam rokok, imam iktidal, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Itu 3 masalah. Masalah yang keempat pulaknya, masalah yang keempat, makmum ni dia imam takbir, dia pun takbir. Dia pun baca doa iftitah panjang je. Saya contoh terdahulunya, kita kata ginilah, kita semayang 2 orang kawan kita, 3 dalam musafir. Kawan kita ni nampak comel sikit, kita ni nampak ganah sikit. Hak comel guna, hak ganah guna, kira lah. Dia ada 2 tu, lebar seorang, lebar dengan lobby. Kenal lebar? Orang tu kata lebar. Memanglah kena lebar. Labbaik Allah tu lebar lah tu. Dia kena lebar. Ada satu lagi ni lobby. Kalau orang Thailand dia tahu lah lobby ni nano lah. Dah kawan kita baik sikit, kita ni ganah sikit. Awak ada tu imam, dia pun ada tu imam. Dia pun takbir, kita pun takbir. Kita baca doa iftitah. Baca iftitah dah. Allah barakabira walhamdulillah. Kan pertama kan, sampai ke wa anna minal muslimin, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Kawan kita rokok dah. Kawan kita rokok dah. Kita dapat tak masa tu Fatihah? Dapatlah. Cuma masa tu kita gunakan baca doa iftitah. Kan pertama kan baca doa iftitah lah. Mana tahu kawan kita hok nampak berjuruh tu kena semai laju dia nya. Kita hok nampak ganah ni pula semayang berlalu. Dia hok nampak bagus tu tak ada baca doa iftitah. Dia tu pada baca Fatihah. Doa iftitah sunat bukan rukun. Dia malah. Jadi tu imam dah moga ingatkan dia baca doa iftitah juga. Jadi makmum ni baca doa iftitah. Baru nak baca Fatihah, imam rokok. Dapat tak masa satu Fatihah? Dapat masa. Cuma masa tu makmum gunakan untuk baca doa iftitah, maka muafiq. Tapi Fatihah macam mana? Wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Itu masalah yang keempat. Masalah yang kelima, imam terlupa membaca surah ataupun imam membaca surah pendek. Kita biasalah bacaan kuat, imam baca Fatihah, kita belum lagi membaca. Kita akan dengar bacaan Fatihah tu imam. Gitulah. Habis baca Fatihah tu imam, Allahu akbar rakaat. Ini saya sebut dah minggu lepas. Berlaku hari Jumaat. Makmumnya 1000 hari Jumaat. Imam lupa baca surah. Makmum ramai-ramai tu satu masjid buat hukum masbuk. Rakaat tanpa membaca Fatihah. Sebab apa? Sebab tak sempat membaca Fatihah. Dia pun hukum masbuk. Tidak sempat membaca Fatihah, tapi sempat masa Fatihah, maka muafiq, bukan masbuk. Dikira tak sempat baca Fatihah, dihukum masbuk. Salah sangat-sangat. Lepas tu ingat baiklah, muafiq sempat masa satu Fatihah, masbuk tidak sempat masa. Bukan sempat baca dan sempat baca, memang tidak sempat baca. Sebab makmum bercadang untuk membaca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Tiba-tiba imam lupa baca Fatihah. Masa dapat, masa Fatihah dapat, tapi bacanya belum, maka muafiq sebab dapat masa. Bayangkan hari Jumaat orang 1000 lebih, masing-masing rakaat tanpa membaca Fatihah, ingat dia masbuk, walau dia muafiq, batal sembahyang rakaat tanpa membaca Fatihah. Ini hak tu imam yang terlupa membaca surah. Satu kisah, imam sengaja tidak membaca surah.
Surah bukan rukun, sunat je kan. Jadi tu imam ni mengajar. Tu imam mengajar kitab. Tu imam mengajar ni orang panggil apa? Tok bomo kapung. Tok bomo kapung ni tak berapa laku. Dia kena cari tok bomo luar. Tak ada ni. Bandingan ni. Tok bomo kapung, orang kapung tak tahu pun dia tok bomo. Orang luar mari cari. Tok bomo. Orang kapung, dia tok bomo. Orang kapung tak tahu dia tok bomo. Kalau kapung tahu dia tok bomo pun, bomo apa gitu. Dia tak apa. Orang tempatan ni tak apa respect lah gitulah. Jadi tu imam ni ngajar mafik masbuk. Anak jemaah ni duduk luar separuh. Sebab apa? Sebab tu imam sendiri. Kalau cari ustaz luar, dia pakat masuk. Sebab import daripada luar. Tapi kalau tempatan ni dia tak respect. Jadi tu imam ni ngajarlah mafik masbuk. Separuh duduk dalam, separuh duduk buat luar. Tu imam ni pun main isyak. Main isyak biasa. Baca Al-Fatihah, lepas tu baca Fatihah kuat. Memang muafiq dah dapat masa. Habis baca Fatihah, imam pun rokok. Sengaja tinggal baca surah. Surah sunat je, bukan rukun pun. Hak makmum yang belajar tadi, muafiq dah. Maka makmum hak belajar tadi masing-masing menyudahkan bacaan Fatihah sebab mereka tahu dapat masa, maka makmum ni muafiq. Hak duduk luar tu, tak dan baca Fatihah, dia letak di masbuk. Pakat rokok belakang duduk luar. Sudah je semayang, tu imam ni berpaling. Tadi saya tinggal baca surah. Siapa yang rokok tanpa baca Fatihah, batal semayang sebab kamu muafiq. Dia nak kenakan kepada orang yang lagi duduk luar pada masa kuliah maghrib. Kena tu. Kena. Sebab dia tak belajar, dia ingat imam rokok tanpa sempat membaca Fatihah. Sebab memanglah makmum mana sekarang pun dia akan baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Ada ni. Tiba-tiba imam rokok tanpa membaca surah. Tak sempat baca Fatihah. Dia pun ingat dia masbuk. Walaha disempat masa satu Fatihah, maka muafiq walaupun tak sempat baca. Ada ni. Dia wajib kena baca Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ataupun tak membaca surah, baca wal asri, inna a'taina, baca qul huwallah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Melainkan kalau tahu dah macam mana, kapung dulu kapung orang tak kedua tarawih dia hanya baca qul huwallah. Orang pertama alhaakumut takasur, lepas tu qul huwallah, wal asri, qul huwallah. Apa lagi senang dia tu? Ada orang kedua qul huwallah. Tapi qul huwallah tu imam tarawih ni dia express. Qul huwallah senapah. Apabila makmum sudah mengetahui memang imam tarawih rakaat kedua qul huwallah senapah, maka bukan keuzuran sebab tahu dah. Bila bukan keuzuran, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Imam pun rokok, kita ni makmum baru 2 ayat Fatihah. Imam pun i'tidal, kita baru 4 ayat Fatihah. Ada baki 3 ayat lagi. Imam nak turun sujud dah ni, nak lebih dari rukun dah. Makmum tadi wajib niat mufarakah, kena cerai dengan tu imam. Nak rokok tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, batal semua sebab dia muafiq, wajib menyudahkan Fatihah. Nak menyudahkan tak boleh sebab sudah nak melebihi 2 rukun. Maka untuk mengelak masalah wajib niat mufarakah, biasanya makmum akan baca Fatihah awal sedikit. Faham tak ni? Imam baca Fatihah rakaat kedua lah ni qul huwallah ni tarawih. Imam baca Fatihah rakaat kedua, separuh Fatihah, makmum pun bismillah dah. Makmum bismillah dah. Dah comel ke makmum baca Fatihah ketika imam belum selesai baca Fatihah? Memang tidak comel. Tapi kenapa baca? Sebab nak mengelak daripada wajib niat mufarakah di hujung. Memang tak molek tapi terpaksa lah. Tapi kalau tu imam comel, walaupun tu imam baca qul huwallah rakaat kedua, lepas selesai baca Fatihah rakaat kedua, tu imam dia diam dahulu. Dia tidak terus membaca qul huwallah. Anggaran makmum baca Fatihah separuh, dia pun baru bismillah baca qul huwallah. Ngam-ngam dia habis baca qul huwallah, ngam-ngam makmum habis baca Fatihah. Comel loteng, tak ada apa-apa. Ini kalau tu imam yang tak express lah. Kalau tu imam express bermasalah. Tu imam sakit perut ataupun tu imam kerja terik dipanggil. Tak ada kerja terik.
Macam dia baloi kerja terik tu nah, dia tak kita pak dah, dia laju belaka. Ni timang kerja terik dia panggil 20 rakaat. Dia tu memang kalau tahu dah hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Kita tak tahu. Kita semayang belakang dia baca wal asri inna a'tayna segera. Kita pun menyudahkan bacaan patah, dia sudah iktidal nak turun sujud dah, dia maafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sebab ini keuzuran. Jadi uzurnya gagap syok Fatihah baca ataupun tidak, lupa daripada membaca Fatihah, masih digunakan untuk baca doa iftitah. Yang kelimanya sama ada imam terlupa membaca surah ataupun imam membaca surah yang pendek. Itu 5 masalah yang tidak ada khilaf. Ni nak masuk pula kepada 4 lagi masalah yang mana muafiq di sini ada khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Dalam bait syair yang saya baca tadi ada 2 masalah. Mana pertamanya, seseorang yang sembahyang serta imamnya ketiduran dalam tasyahud awal. Ketiduran. Faham tak ketiduran? Tidurlah. Ketiduran. Saya ngaji ni tak tahulah apa-apa lah terjemah. Jenera. Tak ada belajar. Tak, bukan saya belajar ni ikut tubuh kata je. Tapi saya je jing nun dal ra lam. Jenera tu askar tau. Jenera jenera ke jedera? Tidur tu nah. Jenera. Saya tulis ni jinnun dal rolam. Jendera lah. Jendera pakai askar ni. Seseorang yang semaya serta imam ketiduran, tidur dalam tasyahud awal, padahal tetap 2 punggungnya kepada tempat duduk. Kan di tasyahud awal kan papa punggung kan tetap atas kaki kita kan. Bukan macam tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni punggung sebelah atas latar, punggung sebelah atas udara. Tu lain, tu batal wudu. Ni tasyahud awal. Papan punggung dia rapat pada tempat duduknya, maka tiada jaga daripada tidurnya, melainkan adalah imamnya sudah turun rakaat atau juga pada akhir qiyamnya. Jadi sekarang dia tertidur dalam tasyahud awal, dia tertidur. Dia tiada jaga daripada tidur, melainkan adalah imam sudah turun rakaat atau jaga tu pada akhir qiyamnya. Akhir qiyam imam rakaat yang ketiga. Dia tasyahud awal, makmum tidur, imam pun bangun rakaat ketiga. Tak ada orang terajang dok sepak sikit duk tidur tu. Orang sebelah tu lah jolok-jolok sikit duk tidur ni. Dia sedar imam rakaat dah, ataupun dia sedar dijaga tu imam sudah akhir qiyam, baca patah separuh lebih dah, dia pun baru sedar, dia pun terus berdiri. Muafiq ke masbuk? Ini khilaf ulama. Ini khilaf. Tanda ni. Ini masalah tertidur dan tasyahud awal. Bukan dia lambat bangun kerana nak menyudahkan tasyahud awal. Dia lambat bangun kerana nak menyudahkan tasyahud awal, akan bicara di bawah. Dia belum selesai tasyahud awal, imam cepat bangkit orang 3. Dia nak menyudahkan tasyahud awal. Tu lain cerita. Kita akan bicara di bawah. Hak ni dia tidur betul-betul. Ada ni. Hak ni khilaf ulama. Satu laginya akan bicara hak lambat gerak diam. Nanti akan bicara lambat gerak diam memang masbuk. Ini saya contoh dalam minggu lepas. Dia kena penyakit angin ahmar. Jadi pergerakan dia lambat. Ada ni, dia berjalan pun apa kita faham lah orang kena angin ahmar ni. Tangan dia tu agak tak serasa dia panggil. Tapi sembahyang dia berdiri. Berdiri boleh. Dia boleh berdiri gagah. Tetapi bila dia turun ke bawah, contoh tasyahud awal, selesai imam selesai tasyahud awal, imam pun bangkit ketiga. Dia pun bangkit segera. Tapi lambat nak boleh berdiri. Lambat. Ada ni, terkia-kia. Imam baca patah separuh dah, dia barulah boleh berdiri.
Tegak berdiri hak makmum yang uzur lambat gerak diam tadi ni. Imam pun rokok, dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Masbuk, wajib rokok serta merta, baki patah ditanggung oleh imam. Itu orang tiga. Orang empat pun sama juga. Bila dia pun rokok, tidak sujud 2 kali dengan tu imam pun bangkit orang keempat. Dia bangkit orang keempat. Dia pun bangkit juga, tetapi terkial-kial, lambat nak tegak. Imam baca patah separuh, dia barulah boleh tegak. Daripada tegak dia berdiri sampai imam rokok. Dapat tak masa satu patah? Memang tak dapat. Masbuk, imam rokok, wajib rokok serta merta. Baki patah ditanggung oleh imam. Hak ni hak lambat gerak dia kerana dia uzur. Hak ni tertidur atau syawal. Adapun dia nak menyedahkan tasyak awal, itu masalah lain pula. Kita akan bicara kemudian. Lepas tu saya biasa peringat, ini cerita orang Angin Ahmad. Sama juga dengan orang tua-tua. Kadang-kadang dia capu tua, capu gemuk. Dia memang boleh berdiri. Tetapi apabila diturun ke bawah, ada ni. Bila dia turun ke bawah, rakaat pertama dia turun ke bawah, dia lambat juga berdiri. Tetapi rakaat kedua tu imam lambat rakaat sebab imam ada surah. Rakaat kedua tak ada masalah. Rakaat pertama dia sama dengan tu imam, dia muafiq. Imam rakaat tidak sujud, dia pun ikut imam. Imam bangkit rakaat kedua, dia masih lagi terkiar-kiar di bawah ni, lambat nak tegak. Tapi rakaat kedua imam lambat rakaat sebab imam ada surah. Dia dapat masa satu patah tetap muafiq. Isunya artikel keempat sebab imam tak ada surah. Bila orang tua yang uzur, yang gemuk ni contohnya, dia lambat nak tegak berdiri. Maknanya imam baca Fatihah 2-3 ayat, dia baru boleh tegak berdiri. Jadi sekejap imam pun rokok, tak dapat masa satu patah. Masbuk, imam rokok, wajib rokok termerta, baki patah ditanggung oleh imam. Atau masbuk, ni lain ni. Ni dia tidur. Dia tidur dalam tasyahud awal, dia bangkit tak bangkit, imam rokok dah. Ataupun dia bangkit, imam sudah di akhir qiyam. Imam baca Fatihah tinggal 1-2 ayat je lagi. Macam mana hak masalah seumpam ni? Hak makmum yang tertidur. Makmum yang tertidur. Tidak cerita lagi. Bawah ni baru dia cerita. Hukum dia tak cerita lagi, baru cerita masalah. Kita tak sempat dah hari ni. Itu masalah pertama, makmum tertidur dalam tasyahud awal. Keduanya, orang yang muqtadi, mana makmum lah ni, yakni makmum mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam, maka disangkanya takbir bagi duduk tasyahud, maka duduk ia bagi tasyahud, kemudian maka takbir imamnya bagi rakaat, menyangkai takbir bagi qiyam daripada tasyahud awal, kemudian ia ketahui bahawa takbir imam itu bagi rakaat. Maka adalah pada dua surah ini berlaku khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Hak masalah tadi, hak makmum tertidur, pandangan muktamad ada pandangan Syekh Ibnu Hajar. Makmum ni masbuk sebab tidak dapat masa satu Fatihah. Sebab masa dia bangkit tu imam sudah rakaat. Masa dia bangkit lepas sedar daripada tidur tu imam sudah hampir rakaat. Dia tak dapat masa satu Fatihah dan berdiri sebelum rakaat. Maka masbuk, bila masbuk wajib rakaat serta merta. Itu pandangan Syekh Ramli, itu pandangan muktamad. Pandangan Syekh Ibnu Hajar, pandangan Syekh Ramli, walaupun tak dapat masa kerana dia tertidur dalam tasyahud awal, dihukumkan makmum muafiq juga. Kalau ikut takrif masbuk, tapi dihukumkan seperti makmum muafiq. Bila dihukumkan seperti makmum muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Itu khilaf. Ini kena baca semulalah minggu hadapan. Masalah yang pertama, masalah pertama tu daripada syair tadi keluar 2 masalah. Kalau kepada kesemua kita sesar dah 5 masalah, ini masalah yang ke-6 dan masalah ke-7. Masalah ke-8 dan masalah ke-9 ada 9 masalah. Jadi kalau kita turutan dia, yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-6 tertidur dalam tasyahud. Hak 5 lepas dah gagap, syok Fatihah baca ke tak baca, memang lupa daripada membaca Fatihah. Rakaat ketiga dia menggunakan masa untuk baca dalam titah. Yang kelima ni imam terlupa membaca surah ataupun imam baca surah pendek. Jadi kalau kita tertidur ni adalah
masalah yang keenam. Tapi dia masalah yang pertama daripada dua masalah pada bait man nama fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam man daba. Jadi hak yang kedua tu saya akan baca sembilan minggu hadapan. Keduanya orang yang muqtadi, jadi makmum mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam. Hak yang kedua ni dia tersilap dengar takbir intiqalat tu imam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.